Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita masuk 13.2 sistem urinary. Okey, selepas kamu belajar bab ini, kamu sepatutnya 13.2.1 mengenal pasti struktur dan fungsi ginjal. Okey. Dan yang kedua 13.2.2 melukis, melabel dan menerangkan struktur nefron dan tubul pengumpul. Okey. First kita nak tengok dulu apakah struktur ginjal. Okey. Okey, ini adalah ginjal manusia. Okey, kita ada dua ginjal ataupun sepasang ginjal. Okey, ini saiz dia yang sebenar. Okey, ini adalah struktur ginjal. Okey, struktur ginjal terdapat dalam sistem urinary dan ini adalah keratan rentas ginjal. Okay, kita tengok satu persatu struktur ataupun yang terdapat di dalam keratan rentas ginjal. Okay, salur besar yang berwarna merah ini kita panggil sebagai arteri renal. Okay, arteri renal ini adalah arteri yang datang daripada jantung. Okay, arteri renal mengangkut darah beroksigen. So, disebabkan dari jantung. Okey, salur ini membawa darah beroksigen ke ginjal. Alright. Kemudian, nampak salur ini masuk ke dalam struktur ginjal. Okey, ginjal ini ada tiga bahagian. Yang pertama, bahagian luar sekali yang warna merah terang ini dipanggil kapsul. Okey, kapsul ginjal. Alright. Yang kedua adalah korteks. Korteks adalah lapisan di dalam ginjal ini, tapi di bahagian luar. Okey, kemudian masuk ke dalam sikit kita panggil sebagai medula dan bahagian hujung ini dipanggil pelvis. Alright. Dan kita tengok yang warna biru ini, gambaran bahawa salur darah ini membawa darah yang terdioksigen. Okey. So ini nama dia adalah vena renal. Vena renal mengangkut darah terdioksigen dari ginjal. Okey, dari ginjal kembali ke jantung. Alright. Kemudian kita ada ureter. Okey, ureter ni adalah salur yang membawa air kencing. Okey, air kencing yang dialirkan ke pundi kencing. Okey. Kita kumpul air kencing di bahagian pelvis, kemudian akan disalur keluar ke bahagian ureter dan seterusnya uretra. Seterusnya, okey, ini gambaran lagi tentang keratan rentas ginjal. Okey, sekali lagi ini bahagian pelvis, korteks, bahagian dalam ini dipanggil sebagai medula. Kemudian kita ada dua jenis salur darah, yang merah ini adalah arteri ginjal dan biru ni membawa darah terdioksigen daripada ginjal keluar, iaitu vena ginjal. Okey, ini adalah sistem urinary manusia, terdiri daripada ginjal. Kita ada sepasang ginjal. Kemudian kita ada ureter, pundi kencing yang menyimpan dan mengumpulkan air kencing, dan kita ada uretra. Okey. Kemudian ini adalah salur ginjal. Yang merah ni adalah arteri renal dan yang biru ni adalah vena renal. Okey. Seperti yang cikgu bagi tahu tadi, sistem urinary terdiri daripada ureter, pundi kencing, uretra dan ginjal. Okey, ulang balik ya. Arteri mengangkut darah beroksigen dan juga nutrien dari jantung ke ginjal. Manakala vena mengangkut darah terdioksigen dari ginjal kembali ke jantung. Okey. So, apakah fungsi ginjal? Okey, setelah kita tengok struktur ginjal dan struktur nama-nama yang terdapat dalam ginjal tadi, sepatutnya kamu kena tahulah apakah fungsi ginjal. Okey. So, ginjal ni ada dua fungsi. Okey, yang pertama ia bertindak sebagai organ perkumuhan. Okey, organ perkumuhan bermaksud organ ini mampu menyingkirkan bahan kumuh yang toksik. Bahan kumuh yang toksik yang terdapat dalam badan kita akan disingkirkan keluar. Contoh bahan-bahan kumuh yang toksik itu ialah urea, asid urik, amonia dan kreatinina.
Okey, ini adalah 4 bahan kumuh yang toksik. Tidak boleh berada lama di dalam badan, perlu disingkirkan keluar. So, organ yang bertanggungjawab ialah ginjal. Yang kedua, ginjal juga mempunyai peranan sebagai organ pengosmo kawal aturan. Osmo ni berkaitan dengan air lah. Okay, organ pengosmo kawal aturan di mana organ ini mengawal jumlah isi padu air dalam bendalir badan. Contoh, badan kita terlampau banyak air, perlu disingkirkan air yang berlebihan. So, siapa yang punya peranan? Ginjal. Okay, kepekatan ion dalam bendalir badan. Okay, kemudian tekanan osmosis darah. Itu berkaitan dengan kepekatan zat terlarut dan isi padu darah serta bendalir badan. Kemudian juga mengawal atur kandungan elektrolit dan pH darah serta bendalir badan. Okay, seterusnya. Okay, di sini adalah struktur nefron. Okay, ini adalah struktur nefron yang terdapat di dalam ginjal. Okey, ini kita ada berjuta-juta unit nefron yang terdapat dalam ginjal. Okey, struktur ginjal tadi kita beritahu tadi kan. Okey, ini secara ulang baliklah. Okey, arteri angkut darah beroksigen dari jantung ke ginjal. Vena angkut darah terdioksigen dari ginjal kembali ke jantung. Ureter, saluran air kencing dialirkan dari ginjal ke pundi kencing. Kita perlu ulang banyak-banyak kali supaya sentiasa ingat. Alright. Okey, ini pun sama. Yang ni ada dalam buku teks kamu. Okey, seterusnya. Kita tengok sekejap struktur ginjal dan kita ingat balik nama-nama bagi bahagian-bahagian yang membentuk struktur ginjal. Okey, yang pertama P tu apa? Okay, P adalah arteri renal. Ingat ni anak panah masuk ke dalam ginjal, maksudnya arteri yang membawa darah beroksigen dari jantung ke ginjal. Okay, Q apa? Tengok anak panah keluar. Q ialah, okay, betul. Okay, vena renal. Okay, Q adalah vena renal. So, R apa R? Yang membawa air kencing keluar daripada ginjal. Ureter. Okay, R adalah ureter. So, S ialah cortex. T ialah medulla. Manakala U adalah kapsul renal. Okay, kapsul renal ni dia melindungi struktur ginjal. Okay, next. Okay, nephron. Okey, sekarang ni tadi kita tengok tentang ginjal. So, apa dia pula nefron? Okay, nefron adalah unit-unit asas yang membentuk ginjal. Okey, jadi setiap ginjal terdiri daripada berjuta-juta unit berfungsi. Berfungsi, nefron ni ada tugas dia. Okey, berfungsi yang dipanggil sebagai nefron. Alright. So, nefron terdiri daripada struktur berikut. Nefron ni ada juga struktur dia yang tertentu. Iaitu yang pertama, kapsul Bowman. Okay, kapsul Bowman. Okay, yang kedua, kamu kena tahu apakah yang dipanggil sebagai glomerulus. And then, kita nak tengok tubul renal. Okay, tubul renal ni ada beberapa nama. Nanti kita tengok. Okay, kapsul Bowman. Kapsul Bowman ni apa? Kapsul Bowman adalah satu struktur yang berbentuk cawan. Okey, dia bentuk macam mangkuk, macam cawan. Okey, di mana dalam dia mengandungi gumpalan darah yang disebut sebagai glomerulus. Okey, inilah kapsul Bowman. Dia bentuk macam cawan. Okey, dalam ni adalah gumpalan-gumpalan salur darah yang dipanggil sebagai glomerulus. Okey, kita nampak struktur nefron ni macam satu. Tengok. Tapi dia ada berjuta-juta nefron di dalam ginjal. Okey. Alright, ini adalah struktur nefron. Nampak yang macam cawan ni dipanggil sebagai kapsul Bowman. Kemudian kita ada glomerulus. Glomerulus ni dia berasal daripada salur darah. Okey, dah bergumpal di dalam ini dipanggil sebagai glomerulus. Kemudian kita ada tubul-tubul, kita ada 4 jenis tubul yang perlu kamu ingat.
Okey, kita panggil semua empat-empat tubul ni adalah sebagai tubul renal. So, tubul renal yang pertama adalah tubul berlingkar proksimal. Okey, dia duduk di atas. Yang keluar daripada kapsul Bowman ni dipanggil sebagai tubul berlingkar proksimal. Okey. Next, turun ke bawah ini, naik balik sikit, dipanggil sebagai liku Henle. Okey, di sini adalah liku Henle. Okey, kemudian di sini dipanggil tubul berlingkar distal. Dan akhir sekali di sini adalah tubul pengumpul. Okey, di sini air kencing akan dikumpulkan. Alright, nanti kita tengok macam mana pembentukan air kencing. Okey. Okey, ini adalah cikgu ambil daripada buku teks. Alright, kita tengok satu persatu. Okey, kita faham tadi. Tengok sini adalah arteri renal. Okey. Arteri renal akan memasuki ginjal kan. Sekarang struktur nefron ni dibesarkan. Dibesarkan begini sebenarnya yang ni berlaku dalam ginjal lah. Okey. Yang masuk ni arteri renal bergumpal-gumpal membentuk glomerulus. Okey, salur darah yang sebelum membentuk glomerulus kita panggil sebagai arteriole afferent. Yang masuk ke dalam, nampak first nombor 1 ni dia akan membentuk glomerulus, kita panggil sebagai arteriole afferent. Okey, jadi di sini adalah gumpalan-gumpalan arteri renal. So, salur darah kemudian keluar. Nampak nak panah? Keluar daripada kapsul Bowman. Yang ni kita panggil arteriole efferent. So, apa beza arteriole afferent dengan efferent? Kita sebut A dulu kan? Kita sebut A dulu baru E. Kalau alfabet kan? Sebut A dulu. So, salur darah yang masuk ini adalah arteriole afferent. Yang keluar adalah arteriole efferent. Okey? Dekat situ kamu kena tahu dari mana asalnya glomerulus. Okey? So, yang purple ni adalah kapsul Bowman. Kapsul Bowman, kemudian dia membentuk lingkaran-lingkaran dan kita ada tubul renal yang tadi kita sebut. Ada 4 jenis tubul renal. Okey, yang pertama adalah tubul berlingkar proksimal. Kemudian kita ada tubul berlingkar distal. Dan kita ada liku Henle. Dan last sekali adalah ductus pengumpul. Okey, tubul pengumpul ataupun ductus pengumpul. Samalah. Okey. Okey, ini semua berlaku, nampak dekat atas ni, ini berlaku pada bahagian cortex. Dekat liku ni, okey, liku Henle berada di bahagian medula. Okey. Macam mana struktur, macam mana cara pembentukan air kencing nanti kita akan terangkan. Okey, kenal pasti dulu bahagian nefron ini. Okey. Okey, kita tengok beberapa soalan berkaitan dengan labeling. Kita nak labelkan bahagian-bahagian terdapat pada nefron. Okey. So, apakah nama bahagian-bahagian ini? Okey, P. Kita tengok P dulu. Arteri renal. Sekejap. Okey, next. Ini adalah arteri renal. Kemudian Q, apa Q? Dia tunjuk mana ni? Okey, Q. Nampak daripada arteri renal. Salur darah yang nak masuk ke dalam kapsul Bowman ni. Okey, nama apa? Arteriole apa? Arteriole afferent. Baik, mana? Okay, arteriole afferent. Okay, next. S yang keluar daripada glomerulus. S. Arteriole efferent. Okay. So, R. Sama-sama sebut sebut dalam hati. R adalah glomerulus. Okay. And then V. V. V yang bentuk cawan tadi. V apa dia?
kapsul Bowman. Okey, so tubul renal yang mula-mula keluar daripada kapsul Bowman ni dipanggil sebagai tubul berlingkar apa? Tubul berlingkar proksimal. Alright, tubul berlingkar proksimal. Okey, next. Kita tengok Y dulu. Okey, Y apa Y? Y ialah bawah dulu. Okey, U sini. Okey, U. Kalau sini arteri renal, so yang keluar daripada ginjal adalah vena renal. So X ditunjuk yang mana ni? Yang ni. Yang bentuk U ni. Okey. Adalah liku Henle. Liku Henle. Then baru kita pergi ke Y. Y adalah tubul. Tak boleh lagi. Okey, T. T yang tunjuk yang berkelingkar ni. Ini sebenarnya adalah capillary darah. So, barulah kita tengok apakah Y. Y adalah tubul berlingkar distal dan akhir sekali adalah tubul pengumpul ataupun ductus pengumpul. Okey. Untuk pembentukan air kencing, kita ada 3 proses utama. Yang pertama, proses ultraturasan. Yang kedua, kita ada penyerapan semula. Dan yang terakhir, proses ini dinamakan sebagai rembesan. So, untuk pembentukan air kencing, esok kita akan bincangkan. So, untuk hari ini kita kenal dulu. Kamu pun dah lukis gambar rajah bagi nefron dan struktur ginjal. So, esok kita akan terangkan pembentukan air kencing. So, kamu baca dulu, fahamkan. Kemudian bila cikgu terangkan, senang kamu nak lebih faham. So, kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.